Selamat datang saudara-saudari. Hari ini kita mau mendengar kesudahan dalam Genesis, iaitu Kejadian babak 50. Yakub meninggal. Yusuf merebahkan diri ke atas badan Yakub, bapaknya, sambil menangis dan mencium muka bapaknya. Kemudian Yusuf memberikan perintah kepada pakar pengawet jenazah untuk mengawet jenazah Yakub. Pengawetan itu memakan masa 40 hari, masa yang diperlukan untuk mengawetkan jenazah. Orang Mesir berkabung bagi Yakub selama 70 hari. Apabila selesai masa berkabung, Yusuf berkata kepada para pegawai raja, "Sampaikanlah pesan ini kepada raja. Ketika bapa hamba hampir meninggal, beliau menyuruh hamba berjanji mengebumikan beliau di dalam kubur yang sudah dipersediakan di tanah Kanan. Oleh sebab itu, benarkanlah hamba pergi untuk mengebumikan bapa hamba. Selepas itu, hamba akan kembali." Oleh itu, raja bertitah, "Pergilah kebumikan bapa kamu seperti yang kamu janjikan." Kemudian Yusuf pergi untuk mengebumikan bapaknya. Semua pegawai raja, orang atasan istana dan semua pembesar Mesir pergi bersama dengan Yusuf. Keluarganya, saudara-saudaranya dan sanak saudaranya yang lain pergi juga. Hanya anak-anak kecil dan ternakan mereka ditinggalkan di daerah Goshen. Orang yang berkereta kuda dan berkuda juga ikut, sehingga kumpulan mereka sangat besar. Apabila mereka sampai di tempat orang mengirik gandum di Atad, di sebelah timur sungai Yordan, mereka meratap dengan sedih dan menyaring. Yusuf mengadakan upacara perkabungan selama 7 hari. Apabila penduduk Kenan melihat perkabungan di Atad, mereka berkata, "Betapa pilunya upacara perkabungan orang Mesir." Itulah sebabnya tempat itu dinamakan Abel Mizram. Demikianlah anak-anak lelaki Yakub melakukan apa yang dipesankan Yakub kepada mereka. Mereka membawa jenazah Yakub ke Kenan dan mengebumikannya di dalam gua Makpelah di sebelah timur Mamre, di ladang yang dibeli oleh Abraham daripada Efron orang Het untuk menjadikan tanah perkuburan. Selepas Yusuf mengebumikan bapaknya, dia kembali ke Mesir bersama dengan saudara-saudaranya dan semua orang yang mengikuti dia untuk mengebumikan bapaknya pulang juga. Yusuf pententeramkan hati saudara-saudaranya. Ayat 15. Setelah bapa mereka meninggal, saudara-saudara Yusuf berkata, "Bagaimanakah sekiranya Yusuf masih berdendam dan mahu membalas kejahatan kita dahulu?" Oleh itu, mereka mengirim pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum bapa kita meninggal, dia menyuruh kami mengatakan hal ini kepada kamu. Ampunkanlah kesalahan yang dahulu dilakukan saudara-saudara kamu kepada kamu. Oleh itu, sebagai hamba-hamba Allah yang disembah oleh bapa kita, kami mohon, ampunlah kesalahan yang sudah kami lakukan." Yusuf menangis ketika menerima pesan itu. Kemudian saudara-saudaranya sendiri datang dan bersujud di hadapannya. Mereka berkata, "Kami ini hamba Tuan." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka,
jangan takut. Kerana aku tidak dapat bertindak sebagai Allah. Kamu sudah bermuafakat untuk melakukan kejahatan kepada aku. Tetapi Allah mengubah kejahatan itu menjadi kebaikan, supaya banyak orang dapat diselamatkan seperti yang terbukti sekarang. Jangan khawatir. Aku akan mencukupi keperluan kamu dan anak-anak kamu. Demikianlah Yusuf mententeramkan hati mereka dengan kata-kata ramah, sehingga mereka terharu. Ya. Yusuf meninggal dunia. Ayat 22. Yusuf tetap tinggal di Mesir dengan sanak saudaranya. Dia hidup sampai berumur 110 tahun. Yusuf masih sempat melihat anak cucu Ifram. Yusuf sempat juga mengasuh anak-anak Makir, iaitu cucu Manasye, sebagai anaknya sendiri. Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Aku hampir meninggal, tetapi Allah pasti akan menjaga kamu dan memimpin kamu keluar dari negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub." Oleh itu, Yusuf menyuruh semua sanak saudaranya bersumpah. Katanya, "Berjanjilah kepada aku bahawa apabila Allah memimpin kamu ke negeri itu, kamu akan membawa jenazah aku juga." Kemudian Yusuf meninggal di Mesir ketika dia berusia 110 tahun. Mereka mengawet jenazahnya dan meletakkannya di dalam peti jenazah. Ini berakhirlah riwayat hidup Yusuf. Ya, ini adalah babak ke-50 dalam Kejadian. Sekian, terima kasih. Shalom.